Okey, salam sejahtera, salam perpatuan, safe kepada semua murid tingkatan 4. Di hari ini, tajuk kita pada hari ini ini format tak perlu salin, iaitu keunggulan sistem pentadbiran. Hari ini Cikgu Chu akan take note this one. Okey. Keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah negara. So, apa keunikan ataupun the perfect point yang ada dalam negara tersebut yang dipanggil keunggulan? Dalam Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan kesempurnaan terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun sehingga menjadi kerajaan ini masyhur. Masyhur tu hebat Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap. Pentadbiran yang lengkap. Sistem pentadbiran yang tersusun dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan. Yang ni kena highlight sebab yang ini penting, sebab kalau tak ada pembesar empat lipatan maka sistem beraja tidak akan berfungsi. Sistem ini menjadi pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar dan tersusun disebabkan ada pembesar membantu raja mentadbir negara, maka sebuah pemerintahan itu akan tersusun. Sultan Melaka juga memberi kuasa kepada pemerintah atau mentadbir sesebuah wilayah. So Sultan Melaka ni dia pilih satu pembesar itu, dia letakkan pembesar itu ke satu kawasan wilayah atau tempat, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat. Setiap kawasan pentadbiran dikenali sebagai kawasan pegangan. So kawasan pegangan ini kamu boleh lihat di sini apa maksud kawasan pegangan. Kawasan pegangan ialah kawasan yang dikurniakan atau diberikan oleh Sultan kepada pembesar berempat. Okay, next kita pergi ke sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Sistem Kesultanan Melayu Melaka ini diketuai oleh Sultan dan dibantu oleh pendahara, kemudian dibantu lagi oleh penghulu pendahara, temenggung, laksamana. Okey, Sultan ini dia ketua. Pendahara ini orang kata paling senang ialah pemangku Sultan. Kalau Sultan tak ada, maka pendahara yang akan ambil alih. Okey, sumber adaptasi daripada Muhammad Yusof Hashim. Yang ni kamu tak perlu just take note saja. Terima kasih. Dan soalan yang Cikgu Chu kata 8 markah itu kamu boleh salin terus daripada ini. Slide 6 cikgu ini salin terus, jangan risau sebab dalam format KSSM tingkatan 4 sejarah kita ni kita lebih kepada format baru iaitu ayat lengkap, karangan panjang, karangan pendek bergantung kepada markah. So hari ini itu sahaja. Selamat buat nota sejarah dan selamat membuat latihan sejarah. So kelas pada hari ini kita akan sambung kepada hari yang lain. Sekian, terima kasih. So kita lihat satu persatu. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 peringkat, iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Kita tengok satu persatu. Okey, pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada pembesar, pendahara, penghulu pendahari, temenggung dan laksamana. Hubungan dan persefahaman dua hala antara Sultan dengan pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. So pembesar dengan raja dia ada networking, ada connection. So apabila semua dah bekerjasama maka lahirlah sebuah kerajaan yang berjaya. Pemuafakatan ini ialah suasana yang bekerjasama saling memahami antara satu sama lain, iaitu antara Sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna
dan dapat mengelakkan sebarang tindakan sewenang-wenangnya. Sewenang-wenangnya ini maksud dia ialah secara suka-suka saja, tak serius oleh pemerintah. Pemuafakatan ini wujud sehingga hari ini. So maksudnya kerjasama antara sultan dengan pembesar ini dalam proses pentadbiran ini, dia boleh mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Contohnya pemerintah tidak serius dalam membuat kerja. Okey, bendahara pula, kalau kita tengok di sistem hierarki tadi, sultan paling atas yang diikuti oleh bendahara. Apa peranan bendahara? Okey, peranan bendahara. Okey, apa peranan bendahara? So, bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. So, you kena faham yang ini. Ketua pentadbir dan ketua terus angkatan tentera. Dan yang ini cikgu suka nak maklum kepada kamu, iaitu beliau juga akan menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. So kena ingat yang ini. Ini yang berkaitan dengan bendahara. So seterusnya kita tengok kepada Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Mempunyai sistem kewangan yang teratur. Okay, siapa yang uruskan kewangan itu kita tengok. So sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperoleh daripada urusan perdagangan. Okey, segala jenis cukai, ufti itu hantaran macam hadiah daripada wilayah takluknya serta naungannya. Contoh kita di Negeri Sembilan, Melaka sentiasa jaga kita. So kita hantar ufti. Ufti itu hantaran sebagai hadiah perhargaan kerana jaga. So maksud ufti itu kamu kena faham, satu jenis hantaran untuk memastikan keselamatan terjamin. Dan kemudian seorang penghulu penari dilantik. Okey, ini tugas seorang penghulu pendahari. Tugas seorang penghulu pendahari ini dilantik untuk menguruskan pendaharaan. Apa maksud pendaharaan? Pendaharaan ni maksud dia segala urusan yang berkaitan dengan kewangan dan secara teratur. Sementara itu Syah Bandar. Okey, ini yang ni pun penting. Poin yang penting saya highlightkan merah. Syah Bandar pula dipertanggungjawabkan untuk menguntit cukai di pelabuhan. Manakala pembesar lain menguntit cukai di kawasan pegangan. So Syah Bandar ni dia seorang pembesar juga, tetapi dia in charge dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhan sahaja. Okey. Dan hasil pembendaharaan ini hasil kewangan hasil kewangan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata dan membina istana. Kebijaksanaan pemerintah mengawal pendaharaan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka semakin maju dan makmur. Maju dan makmur itu ialah aman, damai, sejahtera, ekonomi lancar, itu dimasukkan oleh makmur. So kita pergi ke slide seterusnya. So kita boleh tengok di sini, kita boleh stress di sini apa yang kita belajar. Yang pertama kita sudah belajar pendaharaan. Lepas tu kita dah tahu Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai sistem kewangan yang teratur, and then kita dah tahu apa sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka, yang diperoleh yang dapat daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah talukan serta naungan.
Okey, dan kita pergi terus kepada seorang penghulu pendahari. Penghulu pendahari ni sekarang punya senang cerita, sekarang punya Menteri Kewangan yang in charge segala kewangan. Okey. Dan kita tahu peranan Syahbandar. Apa maksud Syahbandar? So kamu kena alert benda-benda kata kunci yang cikgu bulatkan ini, sebab poin inilah yang menentukan anda faham atau tak faham tentang Kesultanan Melayu Melaka ini. So hasil kekewangan ini, hasil pembendaraan ini, dia dah kutip, dia disalurkan, dia bagi untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata, dan membina istana. Kebijakan pemerintah mengawal pembendaharaan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka semakin maju dan makmur. Okey. Kita pergi ke dari aspek keselamatan pula. Aspek keselamatan pula. Okey, so dari aspek keselamatan pula, apa yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka? So, kita have a look dulu. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas. Wow, sistem keselamatan yang kemas. So, kita tengok macam mana kemas dia untuk menjaga keamanan di darat dan di laut. So, ada dua aspek dari aspek kelautan dan daratan. Mereka jaga untuk memastikan keselamatan Kesultanan Melayu Melaka ini kemas. Kemudian kita lihat keamanan negara menjadi teras kepada kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka ini. Apa maksud kemasyhuran? Kemasyhuran itu pencapaian yang tahap maksimum. So bagi tujuan ini, Temenggung dilantik menjaga keamanan ataupun keselamatan. Kemudian Laksamana dilantik sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Maksudnya di sini, keselamatan ni ada dua jenis, keselamatan darat dan laut. Dan kamu kena faham di sini, Temenggung ini dia dilantik untuk menjadi atau mengawal keselamatan di darat, iaitu keselamatan di Kota Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Manakala Laksamana pula dia ditugaskan untuk mengawal perairan Melaka, iaitu sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Dan kemudian kita tengok pula pada peringkat jajahan pula, apa peranan pembesarnya. Pada peringkat jajahan kita boleh dapati pada peringkat jajahan, pembesar ditugaskan untuk mengurus pentadbiran di daerah dan kampung. So ada daerah dan ada kampung. Pembesar dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. So kena faham pembesar peringkat jajahan dan kampung ini, dia dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Antara peranan mereka termasuklah menjaga dan mengamalkan keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan menguntit cukai. So sumber pendapatan dia ialah menguntit cukai. So you kena tahu di sini, yang pertama pada peringkat jajahan, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah mana? Di daerah dan di kampung. So pembesar ini dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Peranan dia senang saja, peranan dia untuk menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan mengutip cukai. Okey, next kita pergi ke slide seterusnya, iaitu latihan. Okey, so latihan saya harap kamu boleh buat
ada sedikit latihan saja. Cikgu Chiu akan uploadkan slide ini kepada dalam grup anda. So saya harap anda boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini dan buat latihan yang cikgu bagi, dan tolong buat, dan cikgu Chiu nak sentuh sikit perkataan dengan yang soalan 3 ini. Bincangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tersusun dan berhierarki. Jawapan anda ni 8 markah. Saya bagi clue sikit. Kamu kena buat dalam bentuk ayat, dalam perangan, no dash point, dash form, no. Kamu boleh ambil jawapan, kamu salin terus daripada sistem pemerintahan berhierarki tu. Ada piramid tu kan, ada sultan, lepas tu ada pendahara, penghulu pendahari, temenggung, laksamana tu, bawah tu ada satu perangan. Okey. So saya harap kamu boleh buat yang ini. Okey. So baca semua, confirm you boleh buat punya. Jangan risau. Okey. So sekian